Ya, terima kasih Hatikah Makta untuk membawakan perkongsian proses penanaman calon dibuka seawal 9 pagi. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah dokumen pengenalan diri bagi calon yang bertanding dan juga dokumen-dokumen kalau memerlukan dokumen daripada parti yang diwakili oleh calon tersebut untuk memastikan kelayakan seorang calon bagi PRK Parlimen Kemaman P040. Ya, baik. Dan untuk waktu ini pula kita nak bawakan perbincangan kita yang terawal sekali berkaitan dengan persidangan pemerkasaan ekonomi Muslim 2024 yang merupakan platform jaringan ekonomi Islam. Bersama-sama untuk kita berkongsi tentang apakah yang akan berlangsung, apa yang berlaku pada persidangan ini. Kita bawakan pada anda Haji Adil Richmond, Profesor Ejang yang merupakan Presiden Dewan Perniagaan Muslim Insiders. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami. Mungkin boleh dikongsikan, kita nak mengetahui apa sebenarnya Dewan Perniagaan Muslim Insiders ini dan mungkin fungsi serta peranannya. Fungsi serta peranannya. Dewan Perniagaan Muslim Insiders merupakan satu dewan yang menghimpunkan usahawan-usahawan ataupun jenama-jenama yang main peranan penting lah dalam era ekonomi madani ini secara khususnya. Kerana Muslim Insiders ni fungsi dia selain kita nak menghimpunkan dia, sebenarnya it's a trend zaman sekarang ni, businesses collaborate dengan each and other. Perniagaan-perniagaan berkolaborasi sama sendiri dan kami menjadi platform mereka bertemu. So fungsi kita selain mereka menjadikan mereka ni bertemu dalam dewan kita ni, kita akan berikan mereka bantuan kewangan, bantuan guaman, kita akan bagi mereka bantuan latihan sumber manusia, semuanya secara percuma. So this is a extra support untuk kita bantu pertumbuhan di era ekonomi madani lah, bantu pertumbuhan ekonomi ni secara tidak langsung, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, dan bercakap tentang persidangan yang berlangsung ini, apa kelebihan yang bakal dipenuhi peserta dalam menghadiri persidangan pemerkasaan ekonomi Muslim 2024? Persidangan pemerkasaan ekonomi Muslim 2024 ni, dia sebenarnya kelebihannya apabila mereka sertai sebagai satu pemilik jenama ataupun satu usahawan. Saya nak minta semua penonton kalau boleh ambil gambar nanti sekejap lagi, share pada semua kawan-kawan yang berniaga ataupun pemilik-pemilik jenama, kawan-kawan yang di bahagian corporate com dan sebagainya untuk join persidangan ni, sebab manfaatnya adalah kita akan kenalkan mereka kepada serious investors pada tahun 2024. Di mana ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat diperlukan. So boleh screenshot ataupun ambil gambar QR code dan website dan nombor yang ada ni, sangat penting untuk semua usahawan dan pemilik jenama hadir. Selain daripada kita temukan mereka dengan serious investors, kita juga nak mereka lihat semula segala dokumen-dokumen rasmi syarikat mereka seperti dokumen-dokumen legal. Kita akan review secara percuma, kita akan consult secara percuma dan bagi tahu apa yang kena tambah baik untuk keselamatan perniagaan mereka pada tahun 2024. Because kita melihat every new year as a business owner, kita melihat every new year as a new challenge. Dan every new year, every business owner ataupun setiap jenama kena naikkan standard diorang. So dengan bantuan guaman, dengan bantuan investment, dengan bantuan networking yang kita bagi, kita juga bagi bantuan training untuk pastikan kualiti tenaga kerja syarikat mereka bertambah baik. Sebab itu benda ni sangat penting usahawan, pemilik jenama hadir dan jadi ahli bagi NGO kami ni. Sebab kalau tak jadi ahli, Hani, tak boleh dapat akses kepada manfaat-manfaat NGO kami ni. Jadi itu sedikit kelebihan dia ni. Jawab ni. Nak menjayakan Dewan Perniagaan ini, apa yang akan dirangka dan juga dilaksanakan supaya dia it serve the purpose? Okay. Actually, what we are doing, our purpose, our greater purpose is sebenarnya kita nak menggalakkan dan kita nak membantu usahawan-usahawan ni untuk praktis model perniagaan berunsurkan Islam ataupun ekonomi Islam punya model. Why? Because the Islamic economy model, dia adalah satu model ekonomi yang bersifat lebih sustainable, lebih lestari. Sebab dia bersifat tabungan. So dia bukan jenis macam model ekonomi yang bertentangan dengan model ekonomi Islam yang bersifat ada risiko kerugian yang sangat tinggi berbanding dengan model ekonomi Islam yang tak ada risiko kerugian. So untuk kelestarian ni maksudnya macam
Contoh saya nak cakap pasal kelestarian in a story form. Syarikat gergasi perikanan seluruh dunia, diorang ada agreement. Dalam setahun 2 bulan ni diorang takkan mancing ikan. Okey. Sebab diorang nak make sure ikan tu tumbuh. Yalah, kalau setahun tu diorang mancing je, ikan pupus, tutuplah syarikat diorang. So tak sustainable, tak lestari. Okey. So untuk memastikan ekonomi usahawan-usahawan di Malaysia ni lebih lestari, lebih berjaya, berkembang dengan lebih hebatnya lagi, mereka perlu mengamalkan model ekonomi Islam. Dan sebab tu kita bawa Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif into the picture. Sebab tu kita bawa Yang Bahagia Datuk Wan Azmi. Siapakah individu tersebut? Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif ni, beliau merupakan penasihat syariah Muslim Insiders. Okay. He is also the head of faculty di UKM for the Islamic faculty di UKM. His knowledge in Islam is recognized lah. Beliau juga ahli lembaga pemegang amanah Yadim dan sebagainya. So InsyaAllah ada ilmuwan agama, kita ada ilmuwan dalam bidang guaman, kita ada ilmuwan dalam bidang perniagaan itu saya sendiri. Dan banyak lagi pakar-pakar ni kita gabungkan supaya kita dapat beri bantuan semaksimum mungkin. Supaya kita dapat agungkan ataupun naikkan syiar Islam, naikkan ekonomi Islam bersama dengan usahawan-usahawan yang kita ada ni. Okey, baik Prof. Dan saya fikir ia sangat bersesuaian dengan situasi semasa di mana kita harus memberi sokongan kepada ekonomi tempatan. Kita tak nak lagi mengharapkan lagi dari luar. Jadi mungkin ini satu perkara yang akan dibawa dan dibincangkan dalam persidangan ini nanti, Prof? Yes, betul. Dalam persidangan ini kita sebenarnya kita nak tekankan tentang kekuatan usahawan-usahawan ini harus dikembangkan mengikut model ekonomi Islam. Dan untuk kita bincangkan kekuatan ekonomi Islam ini di dalam negara ini bertumbuh dengan lebih jayanya, berkembang dengan lebih jayanya, lebih menguntungkan lagi bagi usahawan-usahawan, kita sangat tekankan usahawan-usahawan ini dengan ilmu-ilmu syariah dalam perniagaan, ilmu-ilmu guaman dalam perniagaan, ilmu-ilmu pelaburan dalam perniagaan. Sebab itu kita jumpakan mereka dengan the right investors. Dan usahawan-usahawan yang nak jadi ahli kehormat NGO ni, kita sendiri akan semak whether are they the right people. Kita akan semak audit mereka, kita akan semak latar belakang guaman mereka. Mereka ni genuine brands tak? Sebab kita tak nak orang come to this persidangan meet each other in this business tapi end up they are wrong people. So we want to create a powerful business ecosystem, economic ecosystem yang boleh bawa ekonomi Islam ni dengan lebih cemerlang. Okey. Mungkin ada track record dalam edisi sebelum ini pernah dianjurkan untuk menggambarkan betapa kejayaan atau cara seperti ini untuk diterjemahkan kembali pada tahun mendatang. Okey, untuk tahun ini Dewan Perniagaan kita telah menganjurkan, Dewan Perniagaan Muslim Insiders telah menganjurkan Islamic Distinguished Entrepreneur Award. Okey. Yang di mana kita menerima tetamu kita yang berhormat Datuk Seri Haji Maslal sebagai yang menyampaikan anugerah. Kalau boleh tengok trofi dan video idea award kan, ni cantik tu. Itu dia. Kita ini punya trofi suatu tempoh hari. Suatu baru-baru ni tempoh hari. Dan kita beri anugerah kepada 40 syarikat yang terbaik. Dan bukan itu sahaja, sebelum IDEA Award ni kita pernah buat World Muslimpreneur Award. Tapi kalau ditengok di paparan TV ni, ini Islamic Distinguished Entrepreneur Award lah. It was a very successful event. It's an event yang mana ramai usahawan bertemu dan usahawan-usahawan ini dipilih dengan kriteria kelayakan yang sangat terperinci dengan auditnya. Dan rakan-rakan kita di IDEA Award ni pun bukan yang calang-calang ya. Kita ada Wakaf An-Nur sebagai charity partner kita. Kita ada Hafarizam Wan Aisyah Mubarak. Kita ada Eventopedia, KNKV Group. KNKV Group juga sebagai rakan-rakan kita lah dalam IDEA Award ni. Okey, di bawah di payung yang sama, iaitu di bawah Dewan Perniagaan Muslim Insiders, berapa ramai sudah pun berada di bawahnya setakat ini? Okey, kita dah mencapai ahli aktif seramai 108 orang. Kami sedang mencari, kami sedang mensasarkan dengan izin Allah 1,000 usahawan ataupun jenama yang menjadi ahli aktif NGO Muslim Insiders, Dewan Perniagaan Muslim Insiders. Sebab honestly, alhamdulillah, NGO Muslim Insiders ni datangnya daripada kapasiti kewangan pemimpin-pemimpin NGO itu sendiri. Daripada saya, Timbalan Presiden Cik M. Zul Hisham, M. Zul Karnain sendiri dan ramai lagi. So the capital that we investing untuk kita bantu ekonomi Islam, untuk kita bantu usahawan-usahawan is huge. So we want to do more and we hope
usahawan-usahawan, semua yang menonton ni, kalau boleh ambil gambar screenshot yang ada QR code sekejap lagi dengan nombor telefon, hantar dekat kawan-kawan usahawan ataupun pemilik-pemilik jenama ataupun siapa-siapa yang kerja bahagian marketing ataupun komunikasi korporat. Saya lupa nak tekankan juga, kita ada nanti CEO TV Al-Hijrah Cik Namazi Haris dan juga Broku Cik Ku Adli Fazli, dan inilah gambar-gambar mereka yang akan berkongsi. Prominent figures. Dan tidak lupa juga kalau datang persidangan ni, manfaat dia saya lupa nak bagi tahu ni. Kita taja sebahagian bajet iklan usahawan-usahawan yang hadir pada hari itu nanti bagi sepanjang tahun 2024. We sponsor. Why kita sebenarnya, apa sebab kita buat benda ni? Sebab kita sebenarnya kita nak data. We want data about the strength of how Islamic economy model can actually membantu perkembangan kejayaan salah satu perniagaan itu. Jadi bila kita ada data tu, we want to present and make it into a proper governance that is proposed daripada Dewan Perniagaan kita sendirilah. Ya, insya-Allah. Saya tertarik bila kita menyebut tentang keahlian tersebut untuk meramaikan lagi, kerana ini dilihat sebagai menginstitusikan perniagaan, khususnya perniagaan Muslim, ya. Dalam pada kita menyokong produk-produk Muslim dan juga untuk kita memboikot sebahagian produk di pihak sebelah sana, maka kita perlukan satu institusi yang kukuh bagi memastikan perjalanan ekonomi, perniagaan, produk-produk yang dilahirkan oleh usahawan Muslim dapat dilaksanakan. Apakah ini masanya yang sesuai untuk kita memperkasa dan juga mempromosikan lebih banyak lagi produk-produk daripada usahawan-usahawan Muslim yang mungkin boleh dicana dan juga diterjemahkan? Okey. Cik Hani, Cik Ismail Cik Ismail, saya nak bagi tahu sebenarnya dalam Malaysia first time orang Islam buat satu persidangan, buat satu pertemuan untuk beri bantuan kewangan, untuk beri bantuan guaman, untuk beri bantuan pengiklanan, untuk beri bantuan latihan kemahiran tenaga pekerja secara percuma. This is first time dalam satu persidangan. So I will say that our support for sure, definitely, dengan izin Allah, kalau Allah izinkan, akan mendatangkan hasil yang lumayan. Khususnya bagi usahawan Islam, dan bukan Islam pun dijemput hadir. Because the Islamic economy bukan sentimen agama. Cuma model ekonomi Islam tu bersifat lestari, sustainable. So that's why kita nak kenalkan. Bukan saja pada orang Islam semata-mata, tapi bukan Islam. So anyone, please screenshot gambar QR code dan nombor. Hubungi WhatsApp sekarang 0128808. Sekejap lagi akan ditunjukkan di kaca TV. Betul Cik Ismail Ya, baik. Jadi itu dia. Dan diharapkan selepas ni pada 108 ahli aktif akan terus memacu terus sampai 1,000 ahli yang disasarkan itu. Untuk sekali lagi boleh scan QR Scan ataupun ada mungkin laman sesawang yang boleh media sosial dan sebagainya. Yes. Layari www.meec.com.my meec.com.my Muslim, E Economy, A Empowerment, MEEC Conference, MEEC.com.my. Okey, baik, itu dapatkan informasi lanjut berkaitan dengan persidangan. Tetapi masih untuk dibuka. Masih dibuka lagi Masih dibuka sampai 3 hari bulan. 3 hari bulan. Jadi untuk menjadi community Dewan Perniagaan Muslim Insiders, itu juga ruangannya untuk kita dapatkan informasi lanjut. Everything dalam www.meec.com.my. Buka je akan nampak trofi pertama di Malaysia, Hayya 'alal Falah. Yang mana kita menyeru kejayaan 5 kali setiap orang Islam. Dalam trofi Idea Award baru-baru ni kita letak Hayya 'alal Falah tu. Buka je website, itulah gambarannya. So kita nak menjemput semua, jom mari-mari menuju ke arah kejayaan. Terima kasihlah RTM InsyaAllah menjemput orang-orang semua sama-sama kita menuju kejayaan Kita memotivasikan mereka yang ingin berjaya dan juga memotivasikan mereka yang ingin bertapak dalam perniagaan insya-Allah, kesemuanya insya-Allah We bring them to action, Ismail. Okey, terima kasih Prof Ejang kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Persidangan Pemekasan Ekonomi Muslim 2024 www.meec.com.my boleh dilihat di laman sawang tersebut. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan dan diharapkan nanti insya-Allah semuanya akan berjalan lancar juga mencapai misinya. Dan untuk waktu ini kita nak bawakan satu bingkisan istimewa yang kita
kita sediakan khas untuk anda semua. Jadi jom sama-sama kita saksikan berkenaan Piala AFC yang akan mempertaruhkan juga klub dan juga wakil dari negara kita. Jadi apakah yang boleh kita telusuri dan kita fahami dalam konteks persaingan untuk Piala AFC nanti. Jom sama-sama kita saksikan.